Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi tengah hari 3 Mei 2020 bersama saya Kerzarif Afindi. Berita utama. Pengagihan bantuan makanan di daerah lawas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini merupakan inisiatif dari Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari dan Ahli Parlimen Lawas lain Kerajaan Sarawak. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban rakyat ketika menghadapi PKP. Syukur Alhamdulillah ya, kita di Lawas ini sejak pelaksanaan PKP, agihan telah pun dibuat untuk fasa pertama ya. Untuk fasa pertama, ini adalah melalui inisiatif saya dengan Datuk Henry Sum ya. Ianya dalam fasa pertama itu menyaksikan sebanyak 7,310 pek makanan telah diedarkan untuk DUN 82 Bukit Sari dan sebanyak 5,059 pek makanan untuk DUN N81 Berkelalan ya. Beliau berkata demikian semasa mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pengurusan bencana daerah Lawas di Pejabat Daerah Lawas pada Jumaat. Tambah Datuk Amar Awang Tengah, fasa kedua pula merupakan agihan bantuan makanan Sarawakku Sayang yang merupakan sumbangan Kerajaan Sarawak. Dan fasa yang kedua ini adalah di bawah bantuan makanan Sarawakku Sayang, di mana kita telah pun diperuntukkan sebanyak 200,000 setiap DUN. Jadi fasa kedua turut menyaksikan bantuan sebanyak 7,310 pek makanan telah diagihkan untuk DUN N82 Bukit Sari dan sebanyak 5,537 pek makanan untuk DUN 81 Berkelalan. Selain itu, bantuan RM100,000 dari Kementerian Kewangan Malaysia MOC dan RM25,000 dari Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA disalurkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Lawas bagi menguruskan hal berkaitan agihan makanan. Beliau turut memaklumkan Kerajaan Sarawak menerusi Jabatan Pertanian Sarawak dan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Lawas yang berusaha membeli hasil tanaman petani dan pekebun tempatan yang tidak dapat dijual ekoran PKP. Setakat ini daripada 9 hari bulan 4 hingga 30 hari bulan mereka telah pun membeli sebanyak 15 metrik tan hasil pertanian dan ini dibungkus lagi, dipaket lagi 2,546 paket. Nilainya sudah sekarang ini dalam RM40,981. Katanya, inisiatif ini telah berjaya membantu petani dan pekebun menjual hasil tanaman mereka dan Jabatan Pertanian Sarawak dan PPK Lawas mengagihkan bantuan-bantuan buah-buahan dan sayur-sayuran ini kepada golongan asnaf yang memerlukan. Seterusnya, kursus perkahwinan Til Jannah Smart Marriage anjuran Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak bakal dijalankan melalui atas talian dijangka bermula 3 Mei sehingga 6 Jun 2020 dengan kerjasama Alpha Malaysia Cawangan Sarawak diketuai Dr. Wong Ho Tung dan isterinya Puan Gan Chui Lian. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam kenyataan medianya pada Khamis, susunan kandungan Til Jannah Smart Marriage akan dikendalikan melalui aplikasi Zoom sama seperti kaedah The Marriage Course iaitu kursus serupa untuk pasangan bukan beragama Islam oleh Alpha Malaysia Cawangan Sarawak yang telah dijalankan pada 15 April lalu.
Tambah beliau, terdapat banyak kelebihan dalam memanfaatkan platform digital sepanjang PKP dilaksanakan kerana setiap pasangan suami isteri mempunyai masa mengikuti kursus tersebut dalam keadaan yang selesa di rumah. Oleh itu, Datuk Seri Fatimah berharap norma baru mengikuti kursus ini akan terus memperkukuhkan ikatan antara pasangan di samping membentuk masyarakat yang cemerlang demi kemajuan negara. Selanjutnya, Poliklinik Miri, Klinik Komuniti Pujut, Klinik Komuniti Permai Jaya dan Klinik Komuniti Senadin di Miri menerima Personal Protective Equipment PPE sumbangan syarikat kumpulan Samling. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin, sumbangan PPE ini bagi membantu barisan hadapan menghadapi penularan wabak COVID-19. Sumbangan PPE tersebut adalah inisiatif beliau sendiri dan kolaborasi bersama kumpulan Samling yang sentiasa komited dalam membantu petugas barisan hadapan di bahagian Miri bagi bersama-sama memerangi pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan pengagihan Personal Protective Equipment PPE sumbangan syarikat kumpulan Samling di Poliklinik Miri dan semua klinik komuniti bahagian Miri pada Sabtu. Kesemua PPE dan peralatan kesihatan diagihkan kepada 32 klinik kesihatan dan 4 klinik komuniti yang ada di bahagian Miri termasuklah di kawasan luar bandar dan pedalaman. Selain PPE, kumpulan syarikat Samling turut menyerahkan 76 non-contract infrared thermometer, 45,800 surgical mask, 900 surgical gloves dan 46 hand sanitizer solutions. Beralih ke laporan mengenai pelajar IPT pulang ke rumah masing-masing. Kumpulan pertama seramai 47 orang pelajar iaitu 26 dari Limbang dan 21 dari Lawas yang belajar di pelbagai institusi pengajian tinggi IPT di Labuan selamat tiba di Limbang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Paulus Palu Gumbang berkata antara mereka ialah 41 orang dari Kolej Matrikulasi Labuan, 4 dari Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan, seorang dari Management and Science University Labuan dan seorang lagi dari Institut Latihan Perindustrian Labuan. Pelajar-pelajar ini akan dikuarantin di Lembang selama seminggu. Selepas itu diambil swab dan dalam tempoh 2 hari apabila keputusannya ada, jika mereka negatif, mereka ini akan dihantar balik ke rumah masing-masing. Beliau memberitahu media selepas menerima ketibaan kumpulan pertama 47 orang pelajar bahagian Limbang yang belajar di Labuan di Dermaga Kastam Limbang pada Sabtu. Mereka pulang menggunakan feri sewa khas dan merupakan kumpulan pertama selepas kerajaan membenarkan pelajar-pelajar yang berada di institusi pengajian tinggi pulang ke kampung halaman masing-masing. Tambah Paulus lagi, bagi pelajar yang berasal dari Lawas, Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Limbang akan menghantar mereka pulang ke Lawas setelah menjalani kuarantin di Limbang dan jika didapati positif, mereka akan dihantar terus ke Miri untuk mendapatkan rawatan lanjut di sana. Saya mengambil kesempatan ini untuk menyuruh kepada ibu bapa supaya mereka ini bersabar di dalam keadaan yang luar biasa ini. Kena yang pentingnya anak-anak mereka sudah sampai di Lembang dan perlu menunggu dalam tempoh 9-10 hari untuk membawa mereka balik ke rumah masing-masing. Prosedur kuarantin ini sangat penting bagi mereka dari luar yang datang ke Limbang kerana baru-baru ini terdapat satu kes positif import di mana individu tersebut tidak mempunyai gejala tetapi semasa di kuarantin dan di swab didapati positif. Berita berikutnya. Seramai 54 pelajar dari Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA selamat tiba di Dewan Suara Sri Aman pada Sabtu. Kesemua pelajar yang tiba kemudian membuat pemeriksaan kesihatan oleh petugas barisan hadapan. Para pelajar yang telah membuat saringan pemeriksaan seterusnya menyerahkan butiran diri kepada pihak Jabatan Kesihatan bahagian Sri Aman dan polis sebelum dibenarkan pulang ke destinasi masing-masing.
Proses penghantaran dan penyerahan pelajar terbabit adalah mengikut prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Laporan seterusnya. Dalam usaha memutuskan penularan rantaian COVID-19, Majlis Daerah Bau MDB telah melakukan operasi sanitasi awam di Pusat Penjajah Bau pada Jumaat. Pusat Penjajah Bau adalah antara premis perniagaan yang telah ditutup sejak pelaksanaan PKP pada 18 Mac lalu. Kerja-kerja nyah cemar itu merupakan yang kali kedua dilakukan di tempat yang sama sejak PKP dilaksanakan. Sebagai penutup buletin, saksikan perkongsian video yang didedikasikan oleh Adun Muara Tuang Datuk Haji Idris Buang yang dikongsikan menerusi Facebook miliknya. Sekian bersama saya, Khairul Afindi dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi petang. Jaga diri anda di mana jua anda berada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS. Syabas kepada frontliners. Syabas. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua rakyat Sarawak dan rakyat Malaysia amnya dan warga N16 Kota Semerahan atau Muara Tuang telah diisytiharkan sebagai red zone. Maka ini menggambarkan satu suasana serius dalam masa kita menangani masalah wabak COVID ini. Jadi kita mengharapkan semua orang mendengar saranan kerajaan, saranan pihak berkuasa, kerana itu saja yang jalannya untuk kita memutuskan rantaian COVID ini daripada merebak. Jadi kami dekat markas ini sibuk dengan banyak perkara. Pertama, masalah krisis air di kawasan kita di sebelah bahagian Serian yang melibatkan lebih kurang 12 buah kampung yang telah terjejas tidak ada air bersih sejak seminggu. Ini kerana loji di Tebedu, iaitu sebelah Serian, dan juga di sebelah Selabi rosak dan belum dapat ditangani masalahnya. Pihak JBAB atau Jabatan Bantuan Air, Bekalan Air Luar Bandar bertungkus lumus bersama pihak yang lain ya, untuk cuba memulihkan keadaan. Saya kesian kepada mereka. Saya telah mengarahkan markas operasi kita untuk menghantar air sejak beberapa hari ini ya, dari rumah ke rumah. Jadi saya harap pihak rakyat kita di kawasan yang berkenaan bersabar. Kita sama-sama ya, merasakan kesempitan air ini. Jadi saya sebagai wakil rakyat Adun memastikan ya, tidak ada seorang pun yang sengsara lebih daripada yang patut. Wah, sakit makin tu. Saya benar-benar menghargai perjuangan pihak frontliners lah. Ya, KKM, jururawat, doktor, pihak bomba, pihak polis, pihak JPAM yang menggunakan pakaian PPE macam ini. Pertama panas, kedua tidak selesa. Ini betul-betul perjuangan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada mereka di peringkat ranting-ranting PBB dan GPS telah membantu dan mengurus dan menghantar mengagihkan makanan, bantuan makanan asas pada rakyat. Sekarangnya sudah selesai dengan baik. Alhamdulillah, kita telah dapat menolong dan membantu mereka yang memerlukan sebanyak 10,000 ketua isi rumah. Selamat berpuasa. Semungkin kita selamat hari raya dalam keadaan yang lebih baik. Wallahualam. Kalau tidak, kita akan berhari raya di dalam kurungan rumah kita sendiri. Assalamualaikum.